Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini 8 Jamadil Akhir 11 Januari bersama saya Aziza Arifin dan berikut berita utama malam ini. Pendakwah mengaku bahawa jemaah umrah tak vaksin. Juga penternak ikan di Perak kerugian RM300,000 sebulan. Pihak berkuasa agama akan memanggil seorang penceramah bebas yang mengakui membawa jemaah tidak divaksin ke Arab Saudi untuk menunaikan umrah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata pihaknya kesal dengan perbuatan itu dan ia sepatutnya tidak berlaku. Saya amat kesal lah kalau berlaku seperti begitu, sedangkan syarat telah ditetapkan ialah mesti fully vaksin kan. Yang keduanya pula macam mana benda tu boleh mereka lepas ke sana. Jadi saya harapkan kepada pihak bertanggungjawab mungkin kena siasatlah macam mana boleh terbolosnya mereka ke sana. Menurut beliau, walaupun pengurusan ibadah umrah dan tindakan undang-undang bukan di bawah bidang kuasa Menteri Hal Ehwal Agama, namun pihaknya boleh memberi nasihat atau mendapatkan penjelasan dari pendakwa berkenaan. Benda-benda seperti ini tak sepatutnya berlakunya tu. Kerana tamunya kita nak pergi tempat-tempat suci. Saya yakin dan percaya orang nak pergi umrah ni, dia pergi haji ni, walaupun dia ada sumber-sumber pendapat dia tak betul, tapi nak pergi umrah dengan haji ni dia akan pastikan wang tu memang wang yang daripada betul-betul halal, 100% halal. Dia tiba-tiba dia buat macam tu, jadi tak apa nak kenal sangat. Idris berkata demikian selepas Majlis Serahan Sumbangan Musaadah kepada 338 mangsa banjir di kalangan pegawai kaki tangan JPM Hal Ehwal Agama di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya siang tadi. Sebelum ini tular di media sosial mengenai kenyataan pendakwa berkenaan yang mengaku tidak divaksin dan turut membawa jemaah umrah yang tidak divaksin ke Tanah Suci. Sebelum itu, Kementerian Kesihatan juga mendakwa 17 jemaah yang dijangkiti Omicron tidak menerima suntikan vaksin. Sijil vaksinasi MySejahtera tidak boleh dipalsukan. Ini kerana ia menggunakan teknologi blockchain yang tidak boleh disalin atau diulang cetak. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata isu pemalsuan itu hanya akan timbul apabila wujud pihak pengendali vaksinasi yang boleh mengemaskini MySejahtera yang tidak mempunyai integriti dan menyalahguna kuasa. Semalam seorang doktor di Marang, Terengganu ditahan selepas dipercayai menawarkan sijil suntikan vaksin COVID-19 palsu di kliniknya dengan bayaran antara RM400 hingga RM600 sekeping. Jadi apa yang berlaku ketika ini kita dah serahkan kepada polis untuk membuat siasatan dan kita akan tunggu hasil keputusan siasatan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Adham berkata teknologi blockchain diyakini selamat dan melindungi data peribadi individu yang divaksin serta ketulenan sijil vaksinasi mereka tidak boleh diragui. Sementara itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein menegaskan siasatan yang menyeluruh perlu dilakukan dan hukuman berat perlu diberikan kepada individu terlibat dalam pemalsuan sijil vaksin. Tambahnya, tindakan tidak bertanggungjawab itu membahayakan serta mengancam nyawa rakyat Malaysia lain, terutama yang mengambil vaksin. Sebab itu saya harap bahawa pihak berkuasa bukan sahaja siasat tetapi mengambil tindakan yang cukup tinggi terhadap mereka yang telah pun ini merupakan sesuatu yang susah saya nak terima dan boleh maafkan kerana ini boleh membawa menjejaskan keselamatan dan kesihatan mereka yang tidak berdosa. Untuk dia, we just have to be one step ahead of them. Yang keduanya mesti ada deterrent. Mereka yang salah tu tetap salah, mesti dihukum dengan hukuman yang paling tinggi.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 di Ibu Negara petang tadi. Tambah beliau lagi, perbuatan memasukkan sijil vaksin telah mensia-siakan usaha kerajaan dan rakyat yang bertungkus lumus melawan penularan COVID-19 di negara ini. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Seri Hishamuddin memaklumkan Thailand dan Indonesia akan menjadi negara baharu dalam program laluan perjalanan lengkap vaksin VTL ke Malaysia selepas Singapura. Dan Kementerian Pengangkutan dan Perkhidmatan Putera sebentar tadi telah membentangkan perbincangan terkini dengan rakan sejawatan mereka di Singapura serta cadangan kementerian masing-masing bagi menambah baik inisiatif pada masa hadapan. Ini termasuk negara-negara berdekatan seperti Indonesia dan Thailand, dan kita akan umumkan dan maklumkan kepada orang ramai dan kepada pihak media apabila perbincangan yang telah pun diadakan di antara pihak Wisma Putra dan juga daripada MOT dan juga daripada MOTAC, kerana ini melibatkan beberapa kementerian untuk melihat ke hadapan. Namun jelasnya keputusan itu bergantung kepada keadaan semasa negara Indonesia dan Thailand susulan kebimbangan dengan penularan varian Omicron di kedua-dua negara terbabit. Penduduk di Kampung Ekor Lambat Parit, Perak yang menyertai projek ternakan ikan berkelompok dalam sangkar mendakwa mengalami kerugian RM300,000 sebulan. Ekoran kewujudan sangkar ikan diusahakan warga asing. Dakwa mereka cara licik warga asing mengusahakan sangkar ternakan menggunakan lesen penduduk tempatan menyebabkan harga ikan air tawar yang diusahakan mereka jatuh mendadak. Menurut penternak ikan Muhammad Jamil Ahmad, terdapat lebih 15 penternak warga asing di kampung tersebut yang mengusahakan projek ikan sangkar. Katanya hanya seorang daripada mereka mempunyai lesen menduduki sementara tanah TOL. Tindakan kumpulan itu menjual ikan air tawar ternakan mereka pada harga murah menyebabkan pengusaha tempatan mengalami kerugian yang teruk. Dari segi pasaran tu memang terjejas sikitlah penternak tempatan ni sebab kita kosnya tinggi sebab menggunakan pellet. Tetapi mereka ni akan menggunakan sisa-sisa buangan, jadi memang kosnya murah, jadi mereka boleh jual murah sikit. Jadi kita terpaksa mengikut harga kita punya inilah, daripada pemakanan yang baik apa semua, jaga kualiti ikan. Cik Jamil jual sekilo berapa? Dia orang jual macam mana? Saya jual runcit dan borong sekilo RM13. Macam dia orang tu ada 10, ada 11. Jadi ada persaingan sikitlah. Sementara itu, peternak warga asing juga menggunakan sisa sembelihan ayam sebagai makanan ikan ternakan dan ia mengeluarkan pencemaran bau serta gangguan lalat di kawasan sekitar. Orang bawa sisa-sisa makan ni pada waktu malam. Saya sendiri pernah bertembung. Lori masuk dalam hantar sisa-sisa ni menyebabkan rungutan masyarakat lah berkaitan dengan perkara ni. No wonder tadi kat sini ada lalat banyak semua. Yes. Yang di kawasan itu memang lalat masalahnya, isu lalat. Sebab lalat ni kita tahu puncanya daripada sisa-sisa ayam tu. Sebab sini yang tak ada ayam, yang tak ada berguna sisa ayam pun ada lalat menggunakan pellet. Peka dengan isu berbangkit, Exco Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak Razman Zakaria bersama kru TV Al-Hijrah turun padang meninjau kawasan terbabit. Pemeriksaan mendapati terdapat tong-tong biru yang digunakan sebagai pelampung sangkar ternakan ikan diusahakan warga asing ditinggal terbiar memenuhi sekitar tebing sungai. Selain itu, terdapat juga sangkar ikan warga asing yang masih beroperasi namun dipenuhi pokok bagi mengaburi pihak berkuasa. Bagi mengatasi masalah tersebut, Razman akan menyiasat dakwaan tersebut daripada pelbagai sudut sebelum tindakan susulan diambil. Kita akan lihatlah perkara ni, mungkin beberapa agensi-agensi penguatkuasa sejauh mana kebenaran dan sejauh mana pencemarannya. InsyaAllah kita akan ambil perhatian perkara ni. Setakat ini 5% daripada pengusaha ikan sangkar dikenal pasti dalam kalangan warga asing.
Guru besar dipenjara 3 bulan, denda RM20,000. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bagi mengelakkan pemalsuan sijil graduasi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM memperkenalkan aplikasi e-Scroll yang berfungsi untuk menyimpan, mengesah dan memaparkan maklumat ijazah. Ia diwujudkan bagi membolehkan aplikasi web tersebut mudah diakses di seluruh dunia secara pantas, telus dan tanpa sebarang gangguan. Pelancaran e-Scroll ini dirasmikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba petang tadi di Ibu Negara. Merupakan teknologi yang paling selamat untuk memberikan perkhidmatan kepada graduan-graduan supaya mana-mana majikan sama ada dalam negara atau luar negara yang graduate daripada UIAM dapat mengesahkan ketulinan sijil. Jadi dengan adanya kepakaran tempatan membangunkan e-Scroll ini, dia dapat menyelesaikan satu masalah besar sebelum ini, iaitu pemalsuan transkrip ataupun sijil graduasi. Jelasnya aplikasi yang dibangunkan oleh IIUM Advanced Technology Sdn Bhd IAT ini merupakan penambah baik aplikasi e-Scroll pertama di Malaysia pada September 2019 dan akan dibiayai Grant Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional NTIS oleh MOSTI bagi membolehkan penyelidik, inovator dan usahawan menguji produk dan perkhidmatan seterusnya membawa projek berkenaan ke pasaran khususnya ke seluruh universiti awam dan swasta di seluruh negara. Tambah beliau lagi, aplikasi tersebut juga dalam perancangan untuk diperluaskan bagi pengesahan akreditasi sijil diploma, SPM, STPM dan tahfiz di seluruh negara. Selepas didapati bersalah terhadap 2 pertuduhan menyalahgunakan jawatan untuk mendapat suapan 8 tahun lalu, seorang guru besar akhirnya dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan denda sebanyak RM20,000 oleh Mahkamah Session Kuantan. Tertuduh Khairul Azizi Abdul Aziz, 55 tahun, membuat pengakuan bersalah itu di hadapan Hakim Datuk Ahmad Zamzani Muhammad Zain. Khairul Azizi yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Cerating Kuantan didakwa menggunakan jawatannya sebelum ini sebagai guru penolong kanan co-kurikulum untuk mendapatkan suapan dengan membuat satu tindakan mencadangkan kepada guru besar supaya melantik syarikat Su Azizi Enterprise yang merupakan milik isterinya. Ia bagi perihal kerja bayaran peruntukan latihan Majlis Sukan Sekolah Pahang MSSP Perahu Layar. Pertuduhan pertama melibatkan baucer bayaran berjumlah RM1,200, manakala pertuduhan kedua melibatkan bayaran sebanyak RM700. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di SK Cerating Kuantan pada 19 Mac 2014 dan 15 Disember 2014. Tertuduh yang kini memegang jawatan guru besar telah didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Ketika prosiding berlangsung, Khairul Azizi telah membuat rayuan agar denda dan hukuman yang dikenakan dikurangkan, memandangkan tertuduh tidak mengetahui tata cara yang betul dalam pentadbiran kewangan kerajaan dan tidak pernah diberikan kursus pengendaliannya. Tertuduh juga memohon mahkamah mempertimbangkan kesalahan tersebut. Ekoran sudah berkhidmat selama 31 tahun dalam bidang pendidikan. Dalam tempoh itu juga, tertuduh memaklumkan dia pernah menjadi jurulatih sukan pelayaran Pahang dan menumpukan perhatiannya kepada pencapaian atlet hingga mengorbankan banyak masa, tenaga dan wang ringgit demi kejayaan atlet. Di Perlis, 2 lelaki direman 6 hari bagi membantu siasatan atas perbuatan menerima wang rasuah daripada banduan untuk diberikan kepada pegawai penjara di Perlis tahun lalu. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai melakukan 460 kali transaksi wang rasuah berjumlah sehingga RM80,000 sepanjang 2021.
Tahanan reman selama 6 hari yang bermula hari ini dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Majistret Kangar Kamaliza Mat Zain selepas suspek berusia 26 dan 28 tahun itu ditahan di SPRM Perlis semalam. Pengarah SPRM Negeri Suziliana Hashim mengesahkan penangkapan kedua-dua suspek berkenaan. Suspek merupakan rakan baik dan mereka dipercayai menjadi proksi atau orang tengah bagi meminta wang rasuah daripada banduan di penjara untuk diberikan kepada pegawai penjara. Perintah riman sehingga 16 Januari dan kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009. Manakala di Melaka, bekas penolong Setiausaha Kerja Eksekutif Majlis Pengakap Melaka mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keruh hari ini atas pertuduhan melakukan pecah amanah melibatkan lebih RM60,000 sejak 7 tahun lalu. Tertuduh Ahmad Daniel Usman, 32 tahun, membuat pengakuan itu sejurus 30 pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Elizabeth Payuwan. Mengikut semua pertuduhan, Ahmad Daniel didakwa menyalahgunakan harta milik Persekutuan Pengangkap Malaysia Negeri Melaka iaitu bayaran sewaan 3 premis milik persekutuan itu berjumlah RM63,400. Kesemua kesalahan itu dilakukan di sekitar Negeri Melaka antara 15 Oktober 2015 hingga 30 Januari 2018. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga tempoh 6 bulan hingga 5 tahun, sebatan dan denda bagi setiap pertuduhan. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Irwan Shah Abdul Samad mencadangkan jaminan RM10,000 mengambil kira kesalahan yang dilakukan adalah serius. Tertuduh yang tidak diwakili peguam bagaimanapun merayu jumlah jaminan itu dikurangkan dengan alasan ia menghidap penyakit diabetes kronik selain tidak lagi mempunyai pendapatan tetap. Namun Hakim Elizabeth menetapkan jaminan RM10,000 tidak dikurangkan dan 14 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, di Negeri Sembilan, 2 lelaki berlagak marshal didakwa di Mahkamah Majistret Port Dickson pagi tadi. Mereka dituduh melakukan kesalahan itu ketika konvoi bermotosikal berkuasa tinggi sehingga menghalang lalu lintas akhir tahun lalu. Tertuduh Izzy Afandi Muhammad Harif, 46 tahun, yang merupakan ahli perniagaan, bersama rakannya Muhammad Zaini Muhammad, 50 tahun, merupakan ejen insurans, mengaku bersalah atas pertuduhan memotong kenderaan lain ketika berada di garisan berkembar pada 5 Disember 2021 kira-kira jam 11:10 pagi di Sungai Raya Tanjung Agas, Port Dickson. Mereka didakwa mengikut Seksyen 119-2 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan dibaca bersama Seksyen 128-1 Akta yang sama. Majistret V. Vanita menjatuhkan hukuman denda RM1,500 terhadap setiap tertuduh selain dipenjara 4 bulan sekiranya gagal membayar denda. Muhammad Zaini turut didenda RM400 selepas mengaku bersalah atas dakwaan menggunakan pelekat berlambang Unit Tindakan Khas UTK milik Polis Diraja Malaysia yang bertulis tangkas, banteras, ganas iaitu kesalahan di bawah Seksyen 89C Akta Polis 1967. Kes disebut semula pada 8 Februari depan untuk serahan dokumen. Manusia hidup dengan jantung babi. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Di Amerika Syarikat, seorang pesakit yang menjalani pemindahan jantung khinzir menggunakan teknologi pengubah suaian genetik dilapor stabil. Pembedahan bersejarah dan pertama kali seumpama itu dijalankan pasukan pakar dari Universiti Perubatan Maryland. Menurut pakar bedah Dr. Bartley Griffith yang bertanggungjawab dalam pembedahan terhadap seorang pesakit lelaki berusia 57 tahun itu berpotensi merungkai masalah kekurangan penderma organ. Sebelum ini, pesakit yang memerlukan pemindahan organ terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan penderma. Walaupun pembedahan yang dijalankan masih dalam fasa kajian, universiti berkenaan memperoleh kebenaran kecemasan daripada Pentadbiran Makanan dan Dadah FDA pada penghujung tahun lalu menerusi program penyelidikan.
Berdasarkan statistik organdonor.gov, kira-kira 110,000 rakyat Amerika Syarikat dalam senarai menunggu sebagai penerima organ dan 6,000 pesakit dilaporkan meninggal dunia sebelum sempat menerima organ. Seorang bayi lelaki Afghanistan yang terpisah dengan ibu bapanya ketika perpindahan beramai-ramai di lapangan terbang Kabul Ogos tahun lepas kembali ke pangkuan keluarga kandungnya. Sohail Ahmadi, 7 bulan, diserahkan kepada datuk dan ibu saudaranya di Kabul, memandangkan ibu bapanya kini berada di Amerika Syarikat. Detik penyerahan itu disifatkan amat menyedihkan bagi Hamid kerana dia telah menganggap Sohail seperti anak kandungnya sendiri. Menceritakan kembali kejadian pada Ogos tahun lepas, keadaan begitu huru-hara di lapangan terbang Kabul dan Hamid menemui Sohail di lantai lapangan terbang dalam keadaan menangis, malah cuba mencari kedua ibu bapanya namun gagal. Ketika itu, Sohail masih berusia 2 bulan. Bapa bayi itu yang juga pengawal Kedutaan Amerika Syarikat Mirza Ali Ahmadi dan isterinya Suraya serta 4 anaknya sempat memasuki lapangan terbang Kabul bagi melarikan diri dari Afghanistan pada 19 Ogos tahun lalu. Ketika kejadian, Sohail diserahkan kepada tentera Amerika Syarikat untuk melepasi tembok lapangan terbang tetapi gagal ditemui keluarganya. Lapangan Kabul 5 bulan lepas menjadi huru-hara apabila 10,000 orang termasuk rakyat Afghanistan melarikan diri dari negara itu selepas Taliban mengambil alih pentadbiran dari kerajaan sekaligus menamatkan perang 20 tahun. Seorang juruterbang sebuah pesawat ringan nyaris digilis kereta api dalam kejadian di Los Angeles, Amerika Syarikat. Terdahulu, juruterbang terbabit mendarat cemas di kawasan landasan dan sempat diselamatkan pasukan polis. Detik cemas itu berjaya dirakam dari kamera badan seorang pegawai polis. Jabatan Polis Los Angeles memuji tindakan pantas pasukan polis, malah mereka dianggap sebagai hero kerana menyelamatkan nyawa juruterbang terbabit. Juruterbang itu mengalami kecederaan dan dia adalah satu-satunya individu yang berada di pesawat malang itu. Nahas pesawat itu melibatkan pesawat ringan jenis Cessna 172. Dan berikut antara paparan berita antarabangsa yang lain. Protes anti-kerajaan di Kazakhstan terus memuncak. Terkini sekurang-kurangnya 164 termasuk 3 kanak-kanak terbunuh dalam rusuhan. Manakala ribuan yang lain ditahan susulan operasi pasukan keselamatan terhadap penunjuk perasaan. Demonstrasi itu tercetus akibat peningkatan kos bahan api dan kemelesetan ekonomi. Rangkaian pasaraya terbesar di United Kingdom bakal menghapuskan penggunaan label tarikh luput pada sebahagian produk susunya. Ia akan digantikan dengan teknik hidu oleh pelanggan bagi memeriksa kualiti susu terbabit. Pelaksanaan ujian itu bagi mengelakkan pembaziran sehingga 4 juta liter susu setiap bulan kerana mematuhi label tarikh luput sedia ada. Seoul berdepan masalah jerebu serius sekaligus memaksa kerajaan mengeluarkan arahan kecemasan berwaspada buat pertama kali bagi tahun ini. Tahap ketumpatan habuk ultra halus di Seoul, wilayah Gyeonggi dan wilayah Chuncheon Selatan diunjurkan sangat teruk dengan sukatan 76 mikrogram setiap meter padu. Belia merupakan tunjang keutuhan keluarga Malaysia, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Azhar Arifin. Assalamualaikum dan salam.